Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah projek grup assignment seni bina komputer grup kami. Nama saya Siti Nur Fatimah binti Rafiq. Nombor metrik saya 057417 dan saya daripada kos Diploma Teknologi Maklumat. Saya Nur Izzati binti Saidi, nombor metrik 057437 dan saya daripada Diploma Teknologi Maklumat. Dan saya Aimi Natasha binti Apli. Nombor metrik saya 058850. Saya daripada kos Diploma Teknologi Maklumat. Soalan 1A dan soalan 1B. 1A, senaraikan pendekatan untuk mengakses unit data dalam memori dan jelaskan dengan menggunakan perkataan anda sendiri. Contoh yang pertama iaitu akses keturutan, iaitu istilah yang menggambarkan sekumpulan elemen seperti data dalam area memori atau fail tertera yang diakses dalam urutan yang telah ditentukan. Ini adalah kebalikan dari akses rawat kerana kemampuan untuk mengakses unsur urutan sewenang-wenang dengan mudah dan cepat seperti yang lain pada bila-bila masa. Contohnya, jika ia berlaku pada pita, ini juga mungkin kaedah akses pilihan seperti jika semua yang diinginkan adalah memproses urutan elemen data secara teratur. Yang kedua ialah akses rawat atau random access. Random access juga dikenali sebagai kaedah pertikaian di mana tidak ada stesen yang diberi keutamaan yang mana tidak ada stesen yang lebih tinggi daripada stesen lain dan tidak ada yang diberi kendali terhadap yang lain. Pada setiap kejadian, sebuah stesen yang memiliki data untuk dikirim menggunakan prosedurnya yang ditentukan oleh protokol untuk membuat keputusan mengenai apakah akan dikirim atau tidak. Yang ketiga ialah akses terus atau direct access. Direct access juga dikenali sebagai kaedah akses relatif. Rekod logik sepanjang medan yang membolehkan program baca dan menulis, rekod dengan pantas, akses langsung berdasarkan model cakera file kerana cakera membenarkan akses rawat ke blok file manapun. Sejurus itu, ia tidak berkait dengan sekatan pada susunan baca dan menulis untuk file akses langsung. Yang keempat ialah akses bersekutu. Akses bersekutu dibuat dengan menentukan sesuatu tentang kandungan lokasi yang diinginkan dan bukannya dengan menggunakan alamat biasa. Associate access menyediakan mekanisme cara untuk mencocokkan keseluruhan atau sebahagian isi kandungan memori untuk perkataan yang memuaskan peranan. Data keinginan akan berkait dapat atau dekat, mungkin sebagai bidang tambahan dari kata yang diambil. Untuk soalan B, 1B, huraikan perbezaan antara pemetaan langsung, pemetaan asosiatif dan pemetaan set asosiatif menggunakan perkataan anda sendiri. Untuk perbezaan ini dia ada tiga, iaitu direct mapping, associative mapping dan set associative mapping. Untuk yang pertama sekali ialah direct mapping atau pemetaan langsung. Pemetaan ini mempunyai setiap blok memori utama menjadi satu varian cache. Alamat memori utama terdiri pada tiga bidang seperti yang anda ketahui. Satu bidang mengenal pasti kata atau byte yang unik dalam blok memori utama. Untuk itu, dua bidang yang lain adalah menentukan satu blok memori utama. Kedua-dua bidang ini adalah medan garis yang mengenal pasti salah satu barisan cache dan medan tag yang mengenal pasti salah satu blok yang dapat masuk ke dalam garis itu. Untuk pemetaan bersekutu, cache dibagikan kepada 11 set baris cache. Ini bermaksud seperti setiap blok memori utama dapat dipetakkan ke baris manapun dalam satu set tertentu. Ini dapat dibezakan apabila memori utama dalam pemetaan asosiatif dilihat sebagai terdiri daripada dua bidang. Pada mulanya, medan tanda mengenal pasti blok memori utama secara unik dan medan kata mengenal pasti kata atau byte yang unik dalam blok memori utama.
set associative mapping atau pemetaan set associative yang terakhir. Cacing dibagikan kepada 19 set baris cacing. Setiap blok memori utama dapat dipetakan ke garis manapun dalam satu set tertentu. Dalam set associative ni ada 3 bidang. Kita dapat lihat di sini medan yang dikenali set dan dunia berada dalam pemetaan set associative dan tidak ada pada pemetaan langsung. Kedua, set mengenal pasti blok memori utama dan set menentukan salah satu blok memori utama. Selepas itu, perkataan itu adalah apa yang akan diletakkan di ingatan utama. Untuk soalan 2 sel bersekutu terdiri daripada 22 baris atau slot dibagi kepada set 4 baris. Memori utama memiliki blok 4K yang masing-masing terdiri daripada 112 patah perkataan. Nyatakan format alamat memori utama. Okey, ini untuk jalan kerja dia dah bagi dah number of page lines in sensitive 32 line. Main memory size 40 blocks. Word size 128 word. Okay. Untuk dapatkan set field, kita kena buat number of set sama dengan total number of block bahagi dengan number of block in each set. Total number of block kita ada 32. Okay, kita bagi dengan 4 dapat 8. Set of field kita akan jadi 3 sebab 2 kosong 3 sama dengan 8. Number of bit equate 4 text field ni kita nak dapatkan text. Kita ada size of memory 5K. 5K sama dengan 5 kali 1024 sama dengan 5096. 5096 tu kita akan dapat 2 kuasa 12. So text. Untuk dapatkan text, size of memory tolak size of block. Set tambah text sama dengan 12. Okay, text kita 12 tolak 3 sama dengan 9. Untuk dapatkan word pula sama dengan 128. Find out memory address kita, text bit kita akan 9 bit, set bit 3 bit, word bit 7 bit. Okey, bagi soalan 2B, saya akan terangkan. Cache set bersekutu mempunyai ukuran blok 4 kata 16 bit dan ukuran set 2. Cache dapat menampung sejumlah 4096 perkataan. Saiz memori utama yang dapat disimpan dalam cache adalah 64K darab 32 bit. Reka struktur cache dan tunjukkan bagaimana alamat pemproses ditafsirkan. Okey, ini adalah ringkasan jalan kerja. 9 ringkasan jalan kerja. Okey, mula-mula saya ambil address length S tambah W. Bits ni formula dia. So, S tadi adalah 4. Word 4. 4 tambah 4 dapat 8 bits. Number of addressable units 2 kuasa S tambah set tambah words. Jadi S tambah set tambah word tadi dapat 8. So 2 kuasa 8 dapat 25 bytes. Okey, untuk bagi block size sama dengan line size. So 2 kuasa word adalah 2 kuasa 4. So 2 kuasa 4 dapat 16 bytes. Number of block in main of memory adalah formula dia 2 kuasa S tambah word bahagi 2 word sama dengan 2 set. So 2 kuasa 8 per 2 kuasa 4 sama dengan 2 kuasa 4. Sama dengan jawapannya adalah 16. Okay, yang kelima, number of line in sets, iaitu sama dengan K. K ni adalah sama dengan cache bahagi block size. So cache adalah 32 bahagi dengan block size 4, iaitu 8. Number of sets sama dengan V sama dengan 2 kuasa D, iaitu lines bahagi set size. Okay, lines adalah 8 dan set size adalah 2. So 8 bahagi 2 dapat 4 sets. Number of lines in cache sama dengan M sama dengan KV.
Formula dia K darab 2 kuasa D. K adalah 8 dan 2D adalah 4. 8 darab 4 dapat 32. Size of cache, formula size of cache adalah sama dengan K darab 2D tambah W2 kuasa D tambah W words or bytes, iaitu 8 darab 256 sama dengan 2048. Formula terakhir adalah size of tag, iaitu S tolak D. 4, iaitu S tadi kita dapat 4. So 4 tolak 2 dapat dengan 2 bits. Okey, ini adalah reka struktur yang saya dapat berdasarkan pengiraan formula itu tadi. Okey, mari kita tengok main memory. Memori yang saya kira tadi dapat 16. So, main memory kita bermula dari 0 hingga 15. Dari segi cache pula, pengiraan tadi 8 cache. Tapi dia dibahagi kepada 2, so dapat 4 set. Maknanya dalam cache ni ada 8 tetapi bahagi kepada 4 set. So dalam satu set tu mempunyai 2 cache, 2 blok. 2 cache. So untuk untuk tag ni pula, untuk tag saya tolak set tolak tag dapat pergi kepada comparator dan ia akan menunjukkan result dapat 2 tag, iaitu 4 tolak 2 dapat tag, dapat 2. So 2 tu berjumlah adalah tag. Jadi apabila jumlah yang ditolak bergerak ke arah comparator dan mendapat result 2 tag. Untuk bacaan set, ia akan dibaca di bahagian multiplexer. Sekian daripada kami. Terima kasih. Bye. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.